A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung kisah bangkitnya Tok Draman part ketiga. Nak tahu kesudahan cerita ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ini lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Kepada sahabat-sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Kepada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah macam biasa. Sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu. Rabak serah. Pagi esoknya, penduduk kampung berkumpul lagi di surau. Masing-masing cerita pasal pocong yang mengganas malam tadi. Ahmad cerita yang dia nampak pocong tu melompat menuju ke arah rumahnya, dan Pak Karim cerita yang pocong tu berhenti depan pintu rumah dia, pandang pintu dengan mata yang kosong. Pak Karim bersuara, "Kampung kita dah semakin teruk diganggu ni. Bau busuk, bisikan makhluk berkepala manusia dan sekarang pocong. Kita kena cari jalan. Kita tak boleh biarkan gangguan ni semakin menjadi. Pocong yang mengganas malam tadi petanda ada sesuatu yang lebih besar akan datang. Kita kena bersedia." Malam ke-14 berlalu dengan gangguan yang paling menakutkan setakat ni. Pocong yang melompat-lompat dari satu rumah ke rumah yang lain tu membawa bau busuk dan kengerian bersama setiap langkahnya. Penduduk kampung Sungai Batu tahu gangguan ni belum berakhir dan malam seterusnya mungkin lebih menakutkan daripada yang mereka sangkakan. Siang hari tu, Pak Karim yang biasanya steady tiba-tiba tunjuk tanda-tanda resah. Dia yang sebelum ni tenang makin banyak berdiam diri, macam ada benda yang bermain dalam kepala dia. Penduduk kampung masih resah lepas gangguan demi gangguan yang berlaku. Masing-masing dah tak sanggup nak bertahan lagi. Mata-mata mengarah kepada Pak Karim, ketua kampung yang selalu ada jawapan. Tapi hari tu Pak Karim berkelakuan pelik. "Weh, kau perasan tak Pak Karim ni? Macam lain je sejak semalam. Diam semacam je." Aku pun rasa benda sama. Dia ni macam sembunyikan sesuatu. Kau rasa kita patut tanya dia tak?" "Kau betul. Kalau dia marah, habis kita. Tapi takkan kita nak biarkan macam tu. Gangguan ni makin melampau. Lagi satu, kau tak perasan ke setiap kali ada gangguan, Pak Karim mesti ada dekat situ. Lepas tu Asyik cakap akan buat sesuatu. Apa yang dia buat?" Azlan terdiam. Dia mula terfikir benda sama. Sejak beberapa malam lepas, kehadiran Pak Karim selalu tepat pada masa. Macam dia dah tahu sesuatu yang orang lain tak tahu. Petang tu, penduduk kampung mula berkumpul di balai raya. Pak Karim masih tak banyak bersuara, sekadar memandang kosong ke arah jalan besar. Kemudian Pak Karim bangun dari tempat duduknya, pandang ke arah mereka semua. Suara dia tenang, tapi kali ni ada nada yang berbeza. "Jangan risau, aku dah ada jalan penyelesaian. Tapi malam ni jangan ada yang keluar rumah lepas isyak. Faham?" Semua orang mengangguk walaupun rasa tak puas hati dan tak faham sepenuhnya apa yang Pak Karim nak buat ni. Tapi tak ada siapa yang berani soal Pak Karim lebih-lebih. Wajah dia makin serius dan aura misteri dia makin menebal. Malam tu lepas isyak, suasana kampung bertambah sunyi. Tak ada orang berani keluar rumah. Pintu dan tingkap semua dikunci rapat. Takut ada yang tak diundang datang ketuk. Tapi ada sesuatu yang menghantui fikiran Azlan dan Ahmad. Mereka masih tak dapat lupakan kelibat Pak Karim yang nampak lain macam tadi. Dalam rumah Azlan, dia duduk di tepi tingkap sambil tunggu sebarang tanda atau bunyi pelik dari luar. Ahmad pula yang duduk tak jauh dari rumah Azlan nampak berlega-lega dalam bilik. Fikirannya runsing. Tiba-tiba bunyi ketukan perlahan kedengaran dari pintu rumah Ahmad. Dalam diam, bulu romanya meremang. Ahmad tengok jam dinding. Dah dekat pukul 2 pagi. Siapa pula yang datang waktu-waktu macam ni? "Siapa tu?" Tak ada jawapan. Cuma ketukan perlahan terus berbunyi. Ahmad datang dekat pintu dengan perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Dia pandang ke arah pintu. Tangannya yang bergigil. Tanpa melengah, Ahmad beranikan diri intai dari celah lubang kunci. Mata dia terbeliak. Dekat luar ada kelibat bayangan tinggi, berdiri kaku, wajahnya kabur. Ahmad terus undur beberapa langkah ke belakang, cuba tenangkan diri. Ya Allah,
Apa benda pula yang datang ni? Sementara tu dekat rumah Azlan, dia pun dengar bunyi pelik, tapi bukan dari pintu. Bunyinya macam ada benda yang keliling rumah dia. Angin malam makin kencang, tapi ada sesuatu yang lain bergerak di luar rumah. Azlan tahu ini bukan angin biasa. Perasaan dia makin kuat. Dia bangun pergi ke dapur, ambil parang yang selalu disimpan dekat situ. Azlan nak tengok apa yang berlaku dekat luar, tapi naluri dia kuat mengatakan jangan pergi. Rasa seram tu makin lama makin mencengkam dan bunyi tu berhenti tiba-tiba. Apa benda yang kacau aku malam ni ya? Takkan aku nak biarkan je. Tanpa sedar, mata Azlan tiba-tiba terpaku ke arah sudut rumah. Dari celah tingkap dapur ada bayangan. Perlahan bayangan tu makin jelas. Azlan tak sempat fikir panjang. Parang di tangannya makin digenggam erat. Azlan beranikan diri mendekati tingkap dan di saat itulah dia nampak satu kelibat hitam dengan mata merah menatapnya dengan pandangan tajam. Azlan berundur beberapa langkah ke belakang. Tangannya menggigil. Mata dia masih tak lepas dari kelibat hitam yang berdiri kaku dekat luar tingkap. Nafas dia makin laju dan jantungnya berdegup kencang macam nak meletup. Kelibat tu tiba-tiba bergerak macam meluncur ke udara, perlahan mengelilingi rumah Azlan dengan ketawanya yang nyaring. Azlan terus pandang ke semua arah, rasa macam terperangkap dalam rumah sendiri. Dia genggam parang kuat-kuat, tapi naluri dia masih berkata jangan buka pintu, jangan buat apa-apa yang boleh undang bahaya. Di rumah Ahmad pula, dia masih berdiri kaku dekat pintu. Mulutnya terkumat kamit baca doa apa yang diingat. Kelibat tadi dah tak ada, tapi perasaan tak sedap tu makin kuat. Tiba-tiba telefon rumah Ahmad berbunyi. Dia terkejut, cepat-cepat dia angkat ganggang telefon. Hello, siapa tu? Ahmad, kau okey tak? Rumah aku ada benda pelik. Rumah aku pun bayang hitam dekat tingkap. Kau rasa apa ni? Entah, kau ingat tak Pak Karim ada suruh jangan keluar rumah, tapi dia macam tahu je semua benda ni. Aku pun rasa pelik. Kau perasan kan sejak malam ke-7 dia lain macam. Kenapa dia senyap je Mungkin dia ada kaitan. Tapi kalau betul, kenapa dia biar benda ni terus jadi? Kalau dia yang mula semua ni, macam mana? Azlan terdiam seketika. Rasa seram makin kuat. Satu persoalan mula timbul. Adakah Pak Karim sebenarnya dalang di sebalik gangguan yang berlaku? Azlan letak ganggang telefon perlahan-lahan. Fikirannya bercelaru. Kalau betul Pak Karim ada kaitan, apa sebenarnya yang dia cuba sembunyikan? Bunyi angin di luar makin kuat dan suasana rumah semakin sunyi. Azlan pandang sekeliling. Hatinya makin tak tenteram. Di rumah Ahmad, dia masih duduk tepi telefon, termenung fikirkan apa yang Azlan cakap tadi. Pak Karim, lelaki yang dihormati seluruh kampung, tapi kenapa tiba-tiba rasa macam dia sembunyikan sesuatu? Ahmad bangun perlahan, jalan ke tingkap dapur dan sekali lagi dia rasa meremang. Dari celah lansir, Ahmad nampak kelibat hitam lagi, tapi kali ini lebih dekat. Jantung Ahmad berdegup kencang. Dia beranikan diri, intai betul-betul. Mata dia tertumpu pada bayangan yang semakin jelas di bawah cahaya samar bulan. Dalam gelap, bayangan tu bergerak perlahan mengelilingi rumahnya. Tiba-tiba suara Pak Karim kedengaran, perlahan tapi jelas. Ahmad, buka pintu. Ahmad terkaku. Suara tu sangat dikenali, tapi ada sesuatu yang tak kena. Suara Pak Karim kedengaran lebih serak. Ahmad berundur ke belakang, cuba tenangkan diri. Tak mungkin Pak Karim dah pesan jangan keluar rumah. Di rumah Azlan, suasana tak kurang seramnya. Dia dengar suara yang sama dari luar pintu depan. Azlan genggam parang kuat-kuat. Azlan, buka pintu. Jangan takut. Azlan terdiam. Suara tu memang suara Pak Karim, tapi hati dia kuat mengatakan jangan buka. Bayangan di luar tingkap tadi dah hilang, tapi rasa seram masih mencengkam. Dia cuba fikir apa langkah seterusnya, tapi fikiran dia buntu. Ahmad dan Azlan tahu ada sesuatu yang tak kena ni. Apa yang sebenarnya berlaku? Kenapa Pak Karim ada di dua tempat sekaligus? Atau ada sesuatu yang lain tengah menyamar sebagai Pak Karim? Ahmad berundur ke dapur. Jantung masih berdegup kencang. Suara Pak Karim makin jauh, tapi rasa seramnya tak hilang. Kalau betul suara tu Pak Karim, kenapa dia datang tengah malam dan minta pintu dibuka? Azlan pula masih berdiri kaku dengan parang di tangan. Suara di luar makin perlahan, tapi bayangan tadi masih ada di sekitar rumahnya. Dalam masa yang sama, Ahmad terdengar bunyi aneh dari arah pintu depan. Perlahan pintu tu bergerak, macam ada sesuatu cuba tolak dari luar. Hati Ahmad mula tak keruan. Dia mundar-mandir di ruang tamu, tangan menggigil sambil cuba fikir apa nak buat sekarang ni. Dalam keadaan cemas, Ahmad bertenang, tapi suara di luar semakin jelas. Sekali lagi, suara yang menyerupai Pak Karim kedengaran. Ahmad, buka pintu. Aku tahu kau dengar. Ahmad pegang ganggang telefon dengan tangan menggigil. Satu-satunya harapan dia sekarang cuma pada Azlan. Dia dial nombor rumah Azlan. Telefon berbunyi beberapa kali sebelum Azlan angkat. Lan, benda tu cuba masuk. Suara Pak Karim, tapi aku yakin bukan dia. Kau dengar apa-apa? Aku pun sama. Ada benda suruh aku buka pintu, tapi aku rasa bukan Pak Karim. Apa kita nak buat ni?
kunci semua pintu, jangan keluar. Kalau benda ni bukan Pak Karim, kita tak boleh buat apa-apa sampai pagi. Ahmad semakin resah. Walaupun suara dekat luar dah makin perlahan, perasaan seram tu tetap ada. Ahmad duduk di kerusi, berpeluh dingin. Pintu dan tingkap semua dah dikunci rapat, tapi hatinya tetap tak tenteram. Azlan pun tak tahu apa yang nak dibuat. Ahmad, aku rasa kita kena buat sesuatu. Takkan nak tunggu je macam ni. Takkan kita nak keluar. Kau dengar sendiri kan tadi, suara tu macam Pak Karim. Betul, aku rasa benda ni cuba perangkap kita. Mereka berdua terdiam kejap. Bunyi angin dekat luar semakin lemah, tapi kedinginan malam tu terasa menusuk tulang. Ahmad pegang ganggang telefon dengan tangan yang masih sedikit menggigil. Lan, kau rasa esok kita patut tanya Pak Karim betul-betul tak? Aku tak boleh biar benda ni tergantung macam ni. Kalau betul dia tahu apa yang sedang berlaku, kita kena paksa dia cakap. Dah lama sangat kita diganggu macam ni. Ahmad mengangguk perlahan walaupun Azlan tak boleh nampak. Tiba-tiba bunyi ketukan kuat kedengaran dari pintu belakang rumah Ahmad. Dia terlompat dari kerusi, jantungnya berdegup kencang. Lan, ada lagi bunyi tu dekat pintu belakang. Kali ni lagi kuat. Jangan buka apa-apa. Aku rasa benda tu cuba nak masuk. Ahmad terkaku. Dia pegang telefon kuat-kuat. Rasa macam tak ada jalan keluar dah. Dia berdiri beberapa saat, tak tahu nak buat apa. Tapi bunyi ketukan tu makin kuat. Macam ada sesuatu yang tak sabar nak masuk rumah dia. Lan, aku takut benda ni pecahkan pintu, Lan. Jangan buka, Mat. Bertahan. Esok pagi baru kita fikir apa nak buat. Bunyi ketukan tu tiba-tiba berhenti. Ahmad masih berdiri kaku di tempatnya. Mulut terkumat-kamit baca apa saja doa yang diingat. Suasana kembali sunyi, tapi perasaan seram makin menebal. Dia tak tahu apa yang akan berlaku selepas ni, tapi yang pasti malam tu belum berakhir. Malam terus berlalu. Ahmad duduk di lantai dekat dengan pintu depan. Tangan masih genggam erat telefon. Dia tak tahu berapa lama lagi dia boleh bertahan, tapi yang pasti setiap detik terasa sangat panjang. Di rumah Azlan pula keadaan sama, sunyi tapi penuh dengan rasa tak tenang. Parang yang dia pegang seolah-olah tak bermakna, sebab gangguan yang mereka hadapi ni bukan sesuatu yang boleh dilawan dengan senjata biasa. Tiba-tiba azan subuh berkumandang dari surau kampung. Suara azan tu terasa menembusi kesunyian malam yang seram, memberi sedikit rasa lega pada Ahmad dan Azlan. Mereka berdua sedar malam dah berakhir. Gangguan tu mungkin dah berhenti buat sementara waktu. Mereka berdua sepakat nak jumpa Pak Karim lepas solat subuh nanti. Ahmad cepat-cepat bersiap walaupun masih terasa penat akibat gangguan malam tadi. Hati dia penuh dengan tanda tanya. Apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa Pak Karim nampak begitu mencurigakan? Lepas solat subuh, penduduk kampung mula berkumpul di surau. Wajah-wajah mereka penuh keletihan. Jelas tak ramai yang dapat tidur nyenyak sejak beberapa malam yang lalu. Ahmad dan Azlan berjalan beriringan ke arah Pak Karim yang tengah duduk di satu sudut dengan wajah tenang, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Pak Karim, kami nak cakap sikit. Ada benda pelik yang berlaku malam tadi. Apa yang kau nampak, Mat? Kami dengar suara Pak Karim, tapi kami yakin bukan Pak Karim yang datang. Pak Karim hanya tersenyum. Senyuman tu membuatkan Ahmad dan Azlan makin resah. Seolah-olah Pak Karim tahu lebih dari apa yang dia sanggup cakap. Aku dah lama tahu apa yang berlaku di kampung ni, tapi ada benda yang kamu semua tak patut tahu. Benda yang lebih besar dari gangguan ni. Apa maksud Pak Karim? Ada yang dah langgar perjanjian lama. Perjanjian apa? Kampung ni dah lama bergantung pada sesuatu. Bila perjanjian tu dah lemah, kita semua kena tanggung akibatnya. Kamu semua patut bersyukur sebab masih ada yang jaga kampung ni. Tapi ingat, jangan lagi main-main dengan perjanjian lama. Kalau tak, mungkin tak ada lagi yang akan selamat lepas ni. Lepas cakap macam tu, Pak Karim terus bangun dan tinggalkan surau. Ahmad dan Azlan masih terpinga-pinga, cuba cerna apa yang baru mereka dengar. Satu persoalan besar masih tergantung di fikiran mereka. Siapa sebenarnya Pak Karim dan apa yang dicuba sembunyikan selama ni? Malam tu angin bertiup kencang. Langit malam penuh dengan awan gelap yang memenuhi cahaya bulan, menambahkan lagi rasa seram di kampung Sungai Batu. Walaupun Pak Karim dah bagi tahu yang gangguan ni ada kaitan dengan perjanjian lama, penduduk kampung masih tak tenang. Ahmad dan Azlan masih terfikir-fikir tentang apa yang mereka dengar dari Pak Karim pagi tadi. Malam makin larut dan suasana dalam kampung tu terasa sunyi. Ahmad duduk dalam rumah sambil renung ke arah tingkap. Malam ni rasa lain. Dia cuba tenangkan diri, tapi hatinya masih resah. Suara angin dekat luar tingkap makin lama makin kuat, macam ada sesuatu yang nak datang. Ahmad bangun dari tempat duduk, berjalan ke arah tingkap. Dari celah lansir, dia perhati pokok-pokok di luar rumah. Daun-daun pokok bergoyang ditiup angin, tapi mata Ahmad tertumpuk pada satu pokok besar di hujung halaman rumah. Dari jauh, dia nampak sesuatu yang tak kena. Bayangan hitam yang bergerak di sebalik pokok tu.
Benda apa tu? Perasaan Ahmad makin tak tenteram. Bayangan hitam tu seolah-olah mengintai dari belakang pokok. Ahmad cuba fokuskan pandangannya, tapi bayangan tu bergerak pantas. Sekejap hilang, sekejap muncul semula. Tak lama kemudian, telefon rumah Ahmad berbunyi. Azlan telefon. "Hello, Mat, kau okey ke?" "Lan, aku rasa ada benda pelik dekat luar rumah aku." "Aku pun sama. Tadi aku nampak bayangan hitam dekat luar, tapi bila aku tengok betul-betul, hilang macam tu je." Mereka berdua sedar mungkin Pak Karim tahu lebih banyak dari apa yang dicakap pagi tadi. Tapi malam ni, Ahmad dan Azlan tak nak ambil risiko. Mereka sepakat untuk kekal di rumah dan tunggu sampai pagi. Namun perasaan resah tu tetap ada. Seolah-olah sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka dari kegelapan tu. Malam ke-17 tiba dengan suasana yang lebih seram. Ahmad dan Azlan masih belum pulih dari kejadian malam sebelumnya. Walaupun matahari dah terbit pagi tadi, perasaan takut tu tak hilang lagi. Malam ni, angin bertiup lembut. Langit malam cerah dengan bulan purnama yang tinggi di atas sana. Ahmad duduk dalam rumah sambil renung keluar tingkap. Rumah dia betul-betul dekat dengan sungai di hujung kampung. Sejak kebelakangan ni, dia kerap dengar bunyi pelik datang dari arah sungai. Macam ada benda yang cuba panggil dia. Tak lama kemudian, dari jauh, Ahmad dengar suara jeritan. Perlahan tapi cukup kuat untuk buat bulu romanya meremang. Suara tu datang dari arah sungai. Ahmad mula rasa tak sedap hati. Dia cuba abaikan, tapi jeritan tu makin lama makin jelas, seolah-olah meminta tolong. Cepat-cepat dia telefon Azlan. "Lan, kau dengar tak suara tu dari sungai?" Ahmad suarakan ganggang telefon ke arah tingkap. "Aku dengar, tapi kau jangan pergi tengok. Benda macam ni biasanya bukan manusia yang jerit." Ahmad terdiam. Naluri dia kuat mengatakan ada sesuatu yang tak kena dekat tepi sungai tu. Malam-malam macam ni, tak ada siapa yang patut keluar. Apatah lagi ke tepi sungai yang dikaitkan dengan cerita seram kampung ni. Jeritan makin kuat. Hati Ahmad berdegup kencang. Dia terfikir nak telefon Pak Karim, tapi rasa ragu-ragu sebab dia masih tak pasti siapa sebenarnya Pak Karim dan sejauh mana dia terlibat dengan semua gangguan ni. Tunggu sampai pagi. Apa-apa yang jerit dekat sungai tu, biarlah. Jangan ambil risiko, Mat. Ahmad setuju dengan Azlan. Jeritan tu sesekali berhenti sebelum sambung lagi dengan lebih kuat. Jeritan tu terus menghantui malam Ahmad hinggalah perlahan bunyi tu hilang bila azan subuh mula berkumandang. Malam ni Azlan terpaksa keluar kejap nak pergi kedai Pak Man beli barang dapur. Walaupun hati dia berat nak keluar, dia terpaksa sebab barang keperluan dekat rumah dah habis. Sambil berjalan di jalan sunyi kampung tu, tiba-tiba Azlan nampak sesuatu dari jauh. Kelibat seseorang berdiri tepi jalan. Dari jauh, susuk tubuh tu nampak tinggi, berdiri kaku dalam gelap. Siapa pula ni tengah-tengah malam berdiri dekat tepi jalan? Langkah Azlan berhenti. Mata dia fokus pada kelibat tu. Tapi dalam masa yang sama, hati dia mula rasa tak sedap. Bayangan tu tak bergerak langsung, macam tengah perhati setiap gerak-geri Azlan. Azlan cuba kumpul keberanian untuk terus berjalan, tapi naluri dia kuat mengatakan ada bahaya di depan. Azlan mula rasa panik. Dia buat keputusan untuk pusing balik dan tinggalkan jalan tu. Tapi kelibat tu tiba-tiba bergerak. Bayangan hitam tu meluncur ke arah dia dengan laju. Azlan terus lari sekuat hati balik ke rumah. Tak jadi dia nak pergi kedai. Nafas dia makin kencang, jantungnya berdegup kencang. Sampai dekat rumah, Azlan toleh ke belakang. Kelibat tu dah hilang. Malam ni, Ahmad dan Azlan mula alami gangguan yang lebih misteri. Mimpi yang kelihatan terlalu nyata untuk diabaikan. Ahmad baring di atas katil, cuba untuk lelapkan mata walaupun hati masih penuh dengan tanda tanya. Tapi sebaik saja dia tertidur, dia bermimpi yang amat menakutkan. Dalam mimpi itu, Ahmad berjalan seorang diri dalam kampung. Tapi suasana kosong, tak ada seorang pun di sekitarnya. Semua rumah berkunci, tingkap-tingkap tertutup rapat. Ahmad terus berjalan hinggalah dia sampai di surau lama yang terletak di pinggir kampung. Depan surau, dia nampak sesuatu yang buat bulu romanya meremang. Pak Karim tengah berdiri di tangga surau. Pandangannya kosong dan di tangannya ada parang berlumuran darah. "Pak Karim, apa yang dah jadi?" Pak Karim tak menjawab. Dia cuma diam sambil pandang Ahmad dengan pandangan yang tajam. Darah yang menitis dari parangnya mengalir ke tanah, menyerap di dalam rumput di sekeliling. Suasana sunyi sepi, tapi Ahmad rasa ada sesuatu yang tak kena berlaku. Tiba-tiba Pak Karim berjalan ke arah Ahmad sambil angkat parang. Ahmad cuba lari tapi kakinya berat macam diikat. Pak Karim semakin mendekat dan senyuman menyeramkan mula terbit di bibirnya. Sebelum sempat parang tu dihayun, Ahmad terjaga dari tidur dengan nafas tercungap-cungap. Ya Allah, mimpi apa ni? Ahmad tengok jam dekat dinding. Pukul 3 pagi. Dalam suasana gelap tu, Ahmad terdengar bunyi sesuatu dari luar rumah. Cepat-cepat dia bangun pada setingkap, tapi tak nampak apa-apa. Suara pelik dekat luar tu makin kuat, seolah-olah ada benda bergerak di sekitar rumah dia.
di rumah Azlan. Dia alami mimpi yang sama. Dalam mimpinya, Azlan nampak bayangan hitam yang menyerupai Pak Karim tengah kejar dia di hutan kampung. Setiap kali dia cuba lari, bayangan tu makin dekat dan suara Pak Karim kedengaran memanggil namanya dengan nada menyeramkan. Azlan terjaga dari mimpi dengan peluh dingin membasahi wajah. Dia pandang sekeliling, cuba pastikan yang dia masih berada dalam dunia nyata. Namun perasaan seram dari mimpi tu masih terasa. Ahmad dan Azlan tahu mimpi-mimpi mereka ni mungkin membawa maksud yang lebih besar, tapi mereka belum dapat tangkap apa sebenarnya yang cuba diberitahu. Malam ke-20, penduduk kampung dah tak tahan lagi dengan gangguan yang berlaku setiap malam. Ustaz Alim yang dah berada di kampung sejak beberapa malam lepas mula ambil langkah lebih serius untuk membantu. Lepas isyak, Ustaz Alim panggil penduduk kampung untuk berkumpul di surau. Ahmad, Azlan dan beberapa penduduk lain hadir. Wajah masing-masing nampak risau, tapi ada sesuatu yang pelik. Pak Karim tak ada. Malam ni kita akan buat apa yang kita mampu. Gangguan ni makin teruk. Ada sesuatu yang cuba bertapak di kampung ni. Saya akan buat sesuatu malam ni. Jangan ada yang berani keluar rumah walau apa yang jadi. Ahmad dan Azlan duduk diam, perhati setiap pergerakan Ustaz Alim yang mula baca ayat-ayat suci, membuatkan suasana surau terasa berat dengan ketegangan. Dalam hati Ahmad, dia masih rasa curiga dengan Pak Karim, tapi dia tak berani nak bersuara. Selesai baca doa, Ustaz Alim suruh penduduk kampung pulang. Esok paginya lepas solat subuh, penduduk kampung mula berkumpul depan Ustaz Alim. Mereka nak tahu apa yang jadi malam tadi. Kata Ustaz Alim, dia dah buat apa yang termampu malam tadi. Dia dah dapat agak ada sesuatu yang tak kena sejak dia sampai ke kampung ni. Cuma dia tak nak tuduh sesiapa tanpa bukti. Siang ni dia kena lebih bersedia untuk hadapi malam ni. Mungkin mereka akan tahu punca kepada segala gangguan ni. Malam ke-21 tiba. Seluruh kampung bagaikan dilitupi kegelapan yang lebih tebal dari biasa. Penduduk kampung berkumpul di surau untuk solat isyak. Malam ni Pak Karim ada macam biasa, tapi wajahnya lebih tenggang dari malam-malam yang sebelumnya. Lepas solat isyak, Ustaz Alim dah bersedia untuk pimpin bacaan ayat-ayat suci bagi melindungi kampung. Semua orang dalam keadaan berjaga-jaga, menunggu sesuatu yang mereka sendiri tak pasti. Ahmad dan Azlan duduk di sudut surau. Mata mereka tak lepas dari perhati je Pak Karim. Malam ni rasa curiga tu makin kuat. Tiba-tiba bunyi angin kencang mula menghembus dekat luar surau, menandakan sesuatu yang luar biasa akan berlaku. Suasana yang tadinya tegang jadi lebih seram. Semua orang diam, mata tertumpu pada pintu surau yang perlahan terbuka sendiri. Pak Karim bangun, kali ini dengan wajah yang jauh berbeza. Ada riak ketakutan dan tekanan yang jelas dekat wajahnya. Sudah tiba masanya, kata Pak Karim. Semua orang pandang Pak Karim dengan muka terkejut. Ustaz Alim kekal tenang, macam dah tahu apa yang akan berlaku. Semua yang berlaku di kampung ni berpunca dari aku. Suasana jadi sunyi terus. Semua orang dekat surau tergamam. Ahmad dan Azlan saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Aku yang buat perjanjian dengan makhluk-makhluk ni untuk lindungi kampung. Tapi sekarang perjanjian tu dah runtuh dan mereka datang tuntut bayaran. Perjanjian ni dah dibuat lama dulu untuk lindungi kampung dari ancaman luar dan komunis. Tapi sekarang aku tak mampu kawal mereka lagi. Dan Tok Drama yang kamu semua sangka sebagai punca gangguan, sebenarnya dialah yang cuba halang makhluk-makhluk ni dari ambil lebih banyak nyawa. Dialah yang benteng kampung ni. Lepas dia meninggal, makhluk-makhluk ni terus bermaharajalela. Semua penduduk kampung tersentak. Selama ni mereka sangka Tok Drama lah punca segala gangguan ni, tapi sebenarnya dia adalah penghalang terakhir yang cuba lindungi kampung dari terus kehancuran. Pak Karim terus mengaku. Suara dia makin berat. Aku tak sangka akan sampai ke tahap ni. Aku cuba kawal mereka, tapi sekarang mereka datang tuntut janji. Saat tu angin kencang melanda surau dan suasana jadi makin seram. Dekat luar, makhluk-makhluk halus mula muncul. Mata mereka merah menyala dalam gelap. Penduduk kampung mula cemas. Ada yang hampir pingsan ketakutan. Ustaz Alim cepat-cepat bangun, pimpin bacaan ayat-ayat suci untuk lawan makhluk-makhluk tu. Kita semua kena bertahan. Baca ayat-ayat suci, jangan berhenti, kata Ustaz Alim. Penduduk kampung mula bersatu dalam bacaan ayat-ayat suci, tapi makhluk-makhluk tu makin kuat melangkah ke arah surau dengan niat yang jahat. Pak Karim berdiri tegak di tengah-tengah surau. Dia tahu inilah pengakhirannya. Pak Karim tak boleh lagi nak melawan. Makhluk-makhluk ni datang untuk tuntut janji yang tak dapat ditunaikan. Mereka datang untuk aku. Aku dah gagal dan aku akan bayar harganya, kata Pak Karim. Pak Karim melangkah keluar surau, tinggalkan penduduk kampung dalam ketakutan. Ahmad dan Azlan cuba halang, tapi Pak Karim minta mereka semua bertenang. Dengan senyuman penuh kepasrahan, Pak Karim bersuara, jaga kampung ni, jangan biarkan sejarah ni berulang lagi. Dengan langkah yang berat, Pak Karim serahkan dirinya pada makhluk-makhluk halus yang dah lama menunggu. Malam tu Pak Karim terkorban sebagai bayaran terakhir untuk perjanjian yang telah dibuat bertahun-tahun dulu. Makhluk-makhluk tu hilang sebaik saja nyawa
nyawa Pak Karim diambil dan suasana kembali tenang. Ahmad, Azlan dan penduduk kampung hanya mampu melihat dari jauh dalam ketakutan, tak berani campur tangan. Suasana malam tu penuh dengan bisikan angin dan kegelapan yang pekat. Malam terakhir berlalu dengan perasaan seram yang semakin mendalam dan tak ada siapa yang tahu apa sebenarnya nasib yang menimpa Pak Karim. Esok paginya, matahari mula menyinari kampung, tapi suasananya tetap muram. Kegelisahan dari malam tadi masih terasa. Sekumpulan penduduk kampung yang keluar cari Pak Karim terjumpa sesuatu yang mengejutkan di pinggir hutan berhampiran sungai kampung. Dekat sana, mereka jumpa mayat Pak Karim terbaring atas tanah dengan badannya penuh dengan luka-luka cakaran, seolah-olah diserang oleh sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Luka-luka di badan Pak Karim nampak dalam dan berselerak, tapi semua orang tahu ini bukan kerja binatang biasa. Ini adalah kesan dari perjanjian yang Pak Karim buat bertahun-tahun dulu dan dia telah membayar harga yang tinggi. Penduduk kampung hanya mampu menggelengkan kepala, tak mampu faham sepenuhnya apa yang telah berlaku. Pak Karim yang selama ni mereka hormati sebagai ketua kampung rupanya terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Mereka semua sedar makhluk-makhluk yang menghuni kampung mereka telah menuntut kembali apa yang dijanjikan oleh Pak Karim. Ahmad yang masih tercengang dengan apa yang dia nampak pagi tadi cuba tenangkan dirinya. Dia mula teringat ajaran agama yang selalu ditekankan oleh arwah bapanya. Dia tahu dalam Islam pemujaan kepada makhluk-makhluk halus seperti jin adalah dilarang sama sekali. Peristiwa ni jadi pengajaran besar buat semua penduduk kampung. Dalam Islam, pemujaan kepada jin dan makhluk halus adalah perbuatan syirik dan dilarang keras oleh Allah. Surah Al-Jin ayat 6 jelas menyebut, dan sesungguhnya ada beberapa orang lelaki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Peringatan ni jelas menunjukkan bahawa pemujaan atau meminta bantuan daripada makhluk halus hanya akan menambah dosa dan membawa kepada kemusnahan. Dalam peristiwa ni, Pak Karim dan kampungnya jadi mangsa akibat daripada pemujaan yang salah. Selain tu, dalam surah Al-An'am ayat 100, Allah juga berfirman, dan mereka menjadikan jin itu sekutu-sekutu bagi Allah, padahal Allah yang menciptakan jin-jin tu, dan mereka membohong dengan mengada-adakan hubungan antara jin dengan Allah, padahal sesungguhnya jin itu mengetahui bahawa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. Ayat ni menjadi amaran keras bahawa penyembahan atau perjanjian dengan jin adalah suatu bentuk kesesatan yang besar dan akibatnya sangat buruk bagi manusia. Dengan mayat Pak Karim terbujur kaku, kampung tu sedar bahawa mereka telah melangkah terlalu jauh. Ustaz Alim dan Ahmad bersetuju bahawa mereka perlu kembali kepada ajaran agama yang benar dan tinggalkan segala bentuk perjanjian atau pemujaan kepada makhluk jin ni. Peristiwa ni memberi pengajaran besar kepada seluruh kampung bahawa meminta bantuan dari makhluk halus hanya membawa kepada kehancuran dan dosa besar. Kampung tu akhirnya bebas dari gangguan, tapi harga yang dibayar sangat tinggi. Penduduk kampung akhirnya tahu kebenaran di sebalik gangguan yang menghantui mereka selama 21 malam. Pak Karim yang mereka anggap sebagai pelindung sebenarnya adalah dalang yang cuba kawal sesuatu yang lebih jauh besar dari dirinya sendiri. Tok Draman yang mereka sangka sebagai penjahat adalah penyelamat sebenar yang cuba lindungi kampung dari makhluk-makhluk tu. Sekarang kampung tu kembali tenang walaupun rahsia gelapnya telah terbongkar. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ini. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syahrul. Assalamualaikum. Adios.